Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Rashdan Akmal bin Rusdi. Raqmu masfufah huwa sifa sittah thaniyah samaniyah sifa thaniyah. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan tentang seorang tokoh yang sangat terkenal dalam Islam, iaitu Abdullah bin Rawahah. Al-Muqaddimah: Abdullah bin Rawahah batala kana mutafawiqan jiddan fi zaman Rasulullah. Kana aidan sya'iran asy-sya'ir katibal wahyu. Huwa a'ta musahamatun kabiratun jiddan fil Islam. Hurubu katsirah wa aidan natijah li kitabatus sya'ru al-wahyu allazi qamu bih. Maksudnya, tajuk ini membincangkan tentang seorang pahlawan yang sangat unggul pada zaman Rasulullah. Pahlawan yang dimaksudkan ini ialah Abdullah bin Rawahah. Beliau juga merupakan seorang penulis syair, penyair, penulis wahyu, di mana beliau merupakan seorang yang sangat unggul pada ketika itu. Keunggulan beliau menyebabkan beliau sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Beliau memberi sumbangan yang sangat besar terhadap Islam. Sumbangan beliau sangat menakjubkan dan akan diingati sampai bila-bila. Menyertai peperangan dan menulis wahyu serta syair antara sumbangan yang cukup besar terhadap Islam. Banyak peperangan dan juga hasil penulisan syair serta wahyu yang telah beliau lakukan. Bukan itu sahaja, beliau juga melalui perjalanan hidup yang cukup hebat. Maka, perincian lanjut mengenai seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Rawahah akan dikupas pada isi yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad Bashir Ibn Bizar Hakim Warakumul Masfufa Fi Faris Sita Arba'ah Sita Wahid Wahid. Okay, seterusnya saya akan membicarakan tentang riwayat hidup Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah yakni Arabi. Abdullah ibn Rawahah huwa syabu minal ansar wa minal qabilah al-Khazraj. Abdullah bin Rawahah merupakan seorang pemuda Ansar yang berasal daripada suku kaum Khazraj. Beliau juga merupakan seorang penyair yang terhandal sekali. Di samping itu, beliau juga melabelkan dirinya sendiri sebagai kesatria yang terunggul yang berani tidak memecahkan segala debu-debu. Ismuhu kamil Abdullah bin Rawahah huwa Abdullah bin Rawahah bin al-Tha'labah bin al-Harith bin al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji. Nama penuh Abdullah bin Rawahah bin al-Tha'labah merupakan Abdullah bin Rawahah bin al-Tha'labah bin al-Harith bin al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji, dan nama panggilannya ialah Abu Muhammad. Ibunya pula merupakan Kabsyah binti Waqid bin Amr bin al-Atnabah. Beliau juga dari Bani al-Harith bin al-Khazraj. Seterusnya pula, wa kana zalika nadiran indal arabi bal laqad kana sya'iran wa jama'a ila dhalika annahu kana farisan syuja'an la yushaqqu lahu bar. Abdullah adalah seorang daripada keluarga bangsawan. Dia juga biasa membaca dan menulis. Di samping itu, jarang berlaku di kalangan orang Arab. Dia juga seorang penyair dan juga menambah bahawa seorang kesatria yang terhebat sekali. Walhal, ikrar tahzir pada Aqabah berlaku dan Ibn Rawahah maju ke hadapan serta berjabat tangan dan membai'ah pada Rasulullah. Semoga selawat dan salam Allah ke atasnya dalam bai'ah kedua kepada Aqabah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Daniel bin Muhammad Zainuddin. Raqmul masfufah 0664 714. Tayyib.
marilah kita pergi ke isi yang seterusnya. Wa hakaza ihtalla Ibnu Rawahah makanatu azimah fi nafsi Abi Darda. Ibnu Rawahah ni menduduki kedudukan yang besar dalam jiwa Abu Darda, dan dia disebut fakan ada imun zikrulahu, disebut kepadanya iaitu diri dia sendiri dan kelebihannya ke atasnya diri dia sendiri, dan dia adalah sebab bimbingan dia tu masuk Islam. Dan kesan daripada sabda Abu Darda, in kunna ma'a Rasulullah, sesungguhnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan fi yaumil akhir, dalam perjalanan hari panas, ma fil qaumi ahadan, tidak ada seorang pun yang berpuasa kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian pada tahun yang ke-8 Hijrah, tahun 629 Masihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar tentera sebanyak 3,000 yang diketuai oleh Zaid bin Harisah untuk limuharabatul Roman, untuk menyerang bangsa Romawi. Wa qad taqarraru, telah ditetapkan, anna iza istashhadu, apabila syahidnya Zaid, fa inna Ja'far, maka Ja'far bin Abi Talib adalah pemimpinnya. Wa iza kana syahidan aidan, apabila Ja'far bin Abi Talib syahid, maka Abdullah bin Rawahah akan mengetuai pasukan itu. Dan dalam catatan sejarah yang lepas, sebelum qabla zahabuhu ila ghazwatul Mu'tah, sebelum ia pergi ke peperangan Mu'tah, Abdullah telah menyampaikan beberapa bait syair, iaitu Abdullah bin Rawahah ni beberapa bait syair untuk meminta syahid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditakut wabaka khaufan min azabillah, takut kepada azab Allah. Okey, kemudian isi yang seterusnya adalah ba'dal hurub wajahu halatu su'bah. Setelah peperangan, badannya merasa letih dan kondisinya amat lemah. Qabla istashhadu, sebelum disyahid, dia melumurkan darah kepada badan dia dan dia menjerit, ayyuhal muslimun ahmalu ikhwanukum, wahai orang-orang muslim, jagalah saudara-saudara kamu. Dan isi yang terakhir adalah makam terletaknya kubur Abdullah bin Rawahah ni dan para syuhada perang Mu'tah berada di sebuah daerah yang bernama Mazar fi Madinah, di Madinah Kerak Ordiniyah, iaitu Jordan. Jadi syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya al-musahamatu fil Islam, iaitu sumbangan Abdullah bin Rawahah dalam Islam. Yang pertama, katiban wa syairan aziman, iaitu penulis dan penyair yang agung. Habbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qasaidahu haqqan wa istamta'u bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyukai, lebih-lebih lagi mendengar kepada syair dia. Walahu qasaidu fiha difa'un anil nabi wa Islam, iaitu dalam syairnya terdapat bait-bait yang mempertahankan Nabi dan Islam. Yang kedua, katibur rasul wa minas sahabatu allazi yajiduna alkitabatu wal qira'ah. Abdullah bin Rawahah ni merupakan antara penulis wahyu selain Zaid bin Sabit dan Zubair bin Awam lah. Yang ketiga, Amirul Harb, iaitu panglima perang. Zahara Abdullah bin Rawahah aidan wa huwa yahmilu sayfuhu ila sahatin mu'arikah. Abdullah bin Rawahah ni membawa pedangnya ke medan perang. Asbahu Abdullah bin Rawahah salisu amra'u harbu ya'inuhum Rasulullah SAW ba'da Zaid bin Harisah wa Ja'far bin Abi Talib. Maksudnya Abdullah bin Rawahah ni menjadi panglima perang yang ketiga yang dilantik oleh Nabi selepas Zaid bin Harisah dan Ja'far bin Abi Talib dalam perang Mu'tah. Selepas kedua itu gugur, beliaulah yang menggantikan. Yang ketiga, yang terakhir, haitsu intasar al-muslimuna ba'da an kana Rasul
an-nabi li ahli Madinah al-Munawwarah liya'lanna lahum an-nasru fil harbi, iaitu dia juga menjadi utusan Nabi Muhammad SAW selepas kemenangan dalam peperangan untuk beritahu kepada penduduk Madinah bahawa orang muslimin ini telah menang dalam peperangan. Sekian saja tentang sumbangan Abdullah bin Rawahah daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Alif bin Rasli. Rukmul Talib 063913. InsyaAllah kita teruskan. Wa man tadhiyatu Abdullah fil harbi allati yuzkiruha al-muslimun tadhiyatu fi mu'ariqah al-mut'ah allati syahadtu jihad Abdullah bin Rawahah. Yang mana maksud dia, di antara pengorbanan Abdullah dalam perang yang diingat umat Islam adalah pengorbanannya dalam pertempuran Mut'ah yang menyaksikan jihad Abdullah bin Rawahah. Seperti yang kita tahu, dalam perang Mut'ah ni bala tentera orang Rom mempunyai 200,000 orang, manakala tentera Islam tidak sebanyak dan setanding bangsa Rom itu. Namun Abdullah bin Rawahah telah meyakinkan tentera umat Islam supaya semuanya untuk berperang melawan musuh kita bukan berdasarkan bilangan kekuatan atau bilangan orang, tetapi kita memerangi mereka demi untuk mempertahankan Islam. Pada saat pertempuran, pemimpin umat Islam yang pertama hingga ketiga, iaitu Abdullah bin Rawahah, telah gugur syahid. Kita dapat memetik hikmah dan pengajaran dalam kisah Abdullah bin Rawahah dalam peperangan Mut'ah ni, bahawa kita sebagai manusia tidak boleh takut untuk berjihad di jalan Allah, yang mana yang Allah telah diredainya, hanya kerana kita sebagai manusia takut akan kematian, kerana hidup dan mati manusia itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Risalah Adamul Akhadhar Wishawah fi kisah Abdullah bin Rawahah tatamshi ma'a suluki al-siddiq wa tawaddu' wa ta'ah. Yang bermaksud pengajaran dalam kisah Abdullah bin Rawahah ni adalah kita tidak mengambil rasuah dan konsisten dengan tingkah laku rendah diri dan taat. علينا أن نتذكر في أنفسنا عن عبد الله بن رواحة أمرا أيضا بأن رشاوة ودن غير قانوني سيعبدنا عن جنة الله سبحانه وتعالى. Kita harus ingat dalam diri kita bahawa Abdullah bin Rawahah juga telah memerintahkan bahawa rasuah adalah makanan haram yang akan menjauhkan kita daripada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.